Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada murid-murid tahun 4 SK Kampung Kota. Hari ini kita sambung kelas PDPR Sains kita dengan tajuk seterusnya iaitu kesan putaran bumi pada paksinya. Okey. Kamu boleh buka buku teks kamu, muka surat 163. Okey, hari itu kita dah belajar tentang pergerakan bumi. Pergerakan pertama, putar pada paksi. Pergerakan kedua, edar mengelilingi matahari. Dan tempohnya dan juga macam mana ianya bergerak pun kita dah belajar. Okey. Kalau putaran, bumi berputar dari barat ke timur mengambil masa 24 jam, iaitu satu hari. Manakala edaran bumi mengelilingi matahari itu pula, edarannya dari mengikut arah lawan jam. Arah lawan jam mengambil masa 365 suku hari. Okey, jadi hari ini kita nak tengok apa kesannya bagi pergerakan bumi yang pertama, iaitu kesan putaran bumi. Kita nak tengok ni. Yang pergerakan pertama 3P ni, putar pada paksi. Apa kesan dia? Okey. Apa kejadian-kejadiannya? Okey, jom kita lihat apa yang dinyatakan di sini. Okey. Putaran bumi pada paksinya menyebabkan berlakunya beberapa kejadian. Kejadian ni kamu kena faham betul-betul. Kena tahu betul-betul. Dan kamu boleh tengok di sekeliling kamu. Kamu boleh tengok kejadiannya setiap hari. Okay? Jadi kena faham dulu macam mana boleh berlaku kejadian-kejadian ini. Okay, lihat situasi di bawah. Okay. Kejadian yang pertama adalah nombor 1 tu. Kejadian siang dan malam. Kejadian siang dan malam. Macam mana boleh jadi siang, macam mana boleh jadi malam. Okey, kita tahu bumi ni berbentuk sfera. Sfera tu maksudnya macam bola lah. Okey, kat mana pun semuanya bulat. Okey. Jadi bumi ni bila kalau kamu tengok dalam gambar ni, ada bahagian pada bumi ni menghadap matahari, dia mendapat cahaya matahari. Ada sebahagian lagi bahagian pada bumi ni tidak menghadap matahari. Apa jadi? Dia tak dapat bahagian tersebut tak dapat cahaya matahari. Bila tak dapat cahaya matahari, ianya menjadi gelap. Jadi bahagian yang mana menghadap matahari akan mendapat cahaya matahari dan akan mendapat cahaya dan jadi terang lah. Jadi bahagian itu yang menjadi kejadian siang. Okay? Bahagian yang tak menghadap matahari, tak dapat cahaya matahari akan mengalami kejadian malam. Okay? Kat sini kamu nampak ni gambarnya. Nampak tak? Kita boleh pecahkan kepada dua bahagian kat situ. Yang mana bahagian bumi menghadap matahari dapat cahaya matahari mengalami kejadian siang. Bahagian yang tidak menghadap matahari, yang membelakangkan matahari, okey, kamu tengok situ, dia mengalami kejadian malam. Okey, kita baca sini. Bahagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang. Inilah siang. Okey, kawasan siang. Bahagian bumi yang terlindung daripada cahaya matahari akan mengalami malam. Ni malam. Jadi kalau kita ni sekarang ni kita waktu siang, kita dapat cahaya matahari. Matahari terbit kan, kita dapat cahaya matahari. Maksudnya bahagian bumi yang kita tengah duduk ni, kita tengah pijak ni menghadap matahari. Okey? Jadi negara lain yang di belakang bumi sana sedang mengalami apa? Sedang mengalami malam. Okey? Tapi kena faham, bumi sedang berputar. Okey, bumi sedang berputar. Kalau kamu tengok gambar ni, nampak ni ada putarannya. Bumi sedang berputar. Okey, bukan setiap masa kita akan mengalami siang. Nanti kejap lagi kita akan makin mengalami waktu senja, kemudian kita pula akan mengalami waktu malam. Negara yang malam tu apa jadi? Yang sekarang tengah malam ni, mereka akan mengalami waktu subuh, pagi dan siang. Dia berpusing lah. Okey, berputar. Okey, mula kita kat sini menghadap matahari. Okey. Ini orang lain, negara lain. Kita akan berputar begitu. Okey. Tiba giliran orang lain pula waktu siang, kita pula waktu malam. Dan dia akan pusing lagi, pusing setiap hari. Itu kejadian siang dan malam. Itu kejadian pertama bila bumi berputar pada paksinya. Okey, kita tengok situasi yang kedua. Kejadian yang kedua tentang bumi berputar pada paksinya ni. Apa yang kita nampak? Okey. Kedudukan matahari kelihatan berubah-ubah. Berubah-ubah. Ini macam mana kata? Kejadian dalam gambar ni, apabila diperhatikan matahari daripada permukaan bumi. Maksudnya kita sedang berdiri di permukaan bumi, kita nampak kejadian ini. Kamu tengok
waktu pagi ni. Contoh ni waktu pukul 7 pagi. Okey, waktu 7 pagi. Ni waktu pukul 9 pagi. Ni waktu pukul apa ni? Pukul 12 tengah hari. Yang ni dah pukul 2 petang. Okey, pukul 2 petang. Yang ni pukul 6 petang. Kita nampak kat situ apa berlaku. Kedudukan matahari tu kelihatan dia mula naik daripada tepi pergi ke tengah, kemudian dia turun balik. Tapi takkan kita nak bagi tepi tengah turun balik. Kita kena tahu. Kamu nampak tak ada simbol anak panah ni? Itu cikgu terangkan. Simbol anak panah apa tu? Arah mata angin. Cikgu dah cakap kalau yang ke depan ni utara, yang ke belakang ni selatan. Kalau bahu kanan, timur. Okey, kalau bahu kiri, barat. Okey. Kalau kita tengok setiap gambar tu, yang pukul 7 tu, matahari berada di sebelah mana? Matahari berada di sebelah timur. Nampak tak? Okey. Dia ada kat timur, dekat tepi belah kanan, kat bahu kanan kamu. Okey. Ni nampak dekat situ. Ni di sebelah timur. Okey. Tengok pukul 9. Dia pun semakin ke arah dia semakin ke tengah. Okey. Pukul 12 betul-betul berada di tengah. Pukul 2 dia matahari mula kelihatan di sebelah barat. Okey, bahu kiri di sebelah barat. Okey. Pada pukul 6 matahari lagi turun. Kelihatan lagi rendah. Okey, di sebelah barat. Jadi kat sini kita nampak apa? Matahari, kalau kamu pagi kamu buka pintu, buka tingkap, kamu tengok matahari dia mula naik, mula terbit di sebelah timur. Kemudian pukul 12 dah ada di tengah, di atas kepala kita, terpacak atas kepala. Okey, kemudian Zuhur pukul 1 dah tergelincir. Pukul 2, pukul 4, pukul 6 petang di sebelah barat. Okey, maksudnya dalam pukul 1 tu dia dah ke sebelah kiri, ke sebelah barat. Okey? Jadi kat sini kita nampak, kalau daripada bumi kita boleh nampak kejadian ini. Okey, kedudukan matahari kelihatan berubah-ubah. Okey, waktu pukul 7 nampak rendah di sebelah timur. Waktu pukul 8 semakin tinggi di sebelah timur. Pukul 12 di tengah-tengah atas kepala kita. Okey, pukul 1 dia mula tergelincir di sebelah barat. Okey, pukul 2 pun di sebelah barat makin rendah. Pukul 4 makin rendah di sebelah barat. Pukul 6 dah nak terbenam. Matahari nak terbenam di sebelah barat. Sebab tu kalau tu kamu kena ingat ni, matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Okey. Jadi dalam Islam pun kalau kamu ingat, kamu belajar agama, kalau kita nak solat, kita menghadap kiblat. Menghadap kiblat ke arah mana? Ke arah matahari terbenam. Mana arah matahari terbenam? Arah barat. Okey, kamu tengok matahari terbenam, situlah arah barat. Kiblat kita, Kaabah tu di sebelah barat. Macam mana nak tahu? Ikut arah matahari terbenam. Inilah caranya. Okey? Okey. Jom kita sambung. Kejadian yang ketiga. Apa itu kejadian yang ketiga? Perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Sama juga kamu tengok situ. Dia ada tunjuk situ apa? Apa tu? Arah mata angin. Okey? Dia tunjuk arah mata angin. Okey, perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Kita tengok situ ada arah mata angin. Okey. Okey. Kita dah tahu matahari terbit di sebelah timur. Sebab tu kamu tengok waktu pagi ni matahari kelihatan di sebelah timur. Ni sebelah timur rumah tu. Okey. Waktu tengah hari matahari berada di tengah-tengah. Okey, waktu petang matahari dah di sebelah barat. Dia rendah dah nak tenggelam. Okey. Kalau kamu tengok gambar waktu pagi, kamu nampak matahari di sebelah timur. Tapi bayang-bayangnya di mana? Bayang-bayang di sebelah barat. Faham tak? Okey? Ni kita ambil rumah ni sebagai tengah-tengah. Okey, rumah tengah-tengah. Matahari di timur, bayang-bayang di sebelah barat. Dan kita nampak bayang-bayang tu panjang. Okey? Tengok gambar tengah hari. Okey. Matahari berada di mana? Matahari berada di tengah-tengah. Dekat atas rumah. Okey. Mana bayang-bayang? Bayang-bayang kalau kamu tengok betul-betul ada di bawah rumah tu. Kalau kamu tengok betul-betul lah. Apa kita boleh cerita pasal kedudukan bayang-bayang waktu tengah hari dengan waktu pagi? Waktu pagi bayang-bayang ada di barat. Tapi waktu tengah hari bayang-bayang berada di bawah
bawah bangunan tu, bawah rumah tu. Okey. Dan apa boleh kita cakap pasal panjang bayang-bayang waktu pagi dengan waktu tengah hari? Waktu pagi bayang-bayang punya panjang adalah lebih panjang. Waktu tengah hari panjang bayang-bayang pendek. Okey. Nampak tak? Ni bayangnya panjang waktu pagi di sebelah barat. Ini bayang-bayang yang mana? Bayang-bayangnya berada di bawah objek dan juga saiznya pendek. Kita bandingkan pula dengan waktu petang. Kat mana matahari? Matahari sekarang berada di barat, dah nak tenggelam. Okey. Mana pula arah bayang-bayang? Arah bayang-bayang di sebelah timur. Dia berlawanan. Okey, mesti berlawanan dengan kedudukan matahari. Okey, matahari di barat, bayang-bayang berada di timur. Apa boleh kita cakap pasal panjang bayang-bayang waktu petang ni? Saiz bayang-bayang tu semakin memanjang. Jadi apa ceritanya untuk 3 waktu ni? Waktu pagi, kita cerita pasal panjang dulu. Kita cerita pasal panjang bayang-bayang dulu. Okey, waktu pagi, bayang-bayang akan panjang. Waktu pagi, panjang. Kemudian waktu tengah hari, dia akan memendek. Kemudian waktu petang, dia akan mula memanjang. Itu perubahan panjang bayang-bayang. Okey. Kemudian kita tentukan pula apa yang kita nampak dari sini tentang arah bayang-bayang. Okey, arah bayang-bayang. Waktu pagi, arah bayang-bayang mesti di sebelah barat. Sebab apa? Matahari terbit di timur. Kedudukannya mesti berlawanan. Okey. Waktu tengah hari, bayang-bayang berada di bawah objek. Okey, kerana apa? Matahari berada tegak di atas. Okey. Waktu petang, bayang-bayang mesti berada di timur. Kenapa? Sebab matahari mula nak terbenam di sebelah barat. Dia mesti berlawanan. Okey. Jadi benda ni kamu boleh tengok. Kalau kamu pagi-pagi keluar rumah kan, nak pergi sekolah ke apa ke dululah. Zaman-zaman sebelum Covid, kamu nak pergi sekolah, kamu keluar, buka pintu, kamu tengok matahari naik di timur. Okey. Bayang kamu di sebelah barat. Kamu nampak bayang tu panjang. Okey, sebab apa? Waktu tu matahari kelihatan rendah. Jadi bayang-bayang boleh nampak panjang, kelihatan panjang. Jadi bila matahari makin tinggi, bayang-bayang tu makin pendek. Berada di bawah kita. Bayang-bayang tu berada di bawah kita bila matahari di tengah, di atas kepala kita. Okey? Kemudian bila matahari makin turun di sebelah barat, bayang-bayang tu mula memanjang balik tapi di sebelah timur. Itu cerita dia. Okey? Jadi kamu kena hafal ni, kena tahu ni macam mana berlakunya kejadian yang ketiga ni, perubahan panjang dan arah bayang. Okey? Jom kita cuba tengok sikit muka surat apa ni? Muka surat ni, kesan ni kita nak tengok ni tentang kejadian ni. Okey, kita tengok sikit macam mana mereka buat demonstrasi. Okey, kesan putaran bumi. Okey, tujuan menyiasat kesan putaran bumi pada pastinya. Apa yang diperlukan adalah glob, lampu suluh, tanah liat dan tanah liat warna merah dengan warna kuning. Okey, nombor 1. Tandakan pada glob kedudukan Malaysia dengan tanah liat merah. Okey, lepas tu negara Kanada dengan tanah liat kuning. Ni kamu tengok ni, tanah liat merah. Tanah liat kuning dia ada tampak kat belakang ni, kita tak nampak. Okey. Kemudian gelapkan bilik sains. Kemudian nyalakan lampu suluh. Lampu suluh ni sebagai apa? Lampu suluh ni sebagai contoh matahari lah. Okey. Menghalakan cahayanya kepada bumi. Apa kita nampak? Bahagian yang menghadap lampu suluh tu mengalami waktu siang. Okey. Yang tak dapat lampu suluh tu gelap lah. Apa jadi? Waktu malam. Okey, nombor 3. Putarkan. Okey, putar glob mengikut arah lawan jam. Okey, kemudian perhatikan dan rekodkan pemerhatian kamu. Apa jadi bila kita putarkan tu? Malaysia kat sini menghadap matahari, ni matahari, okey, menghadap matahari. Okey, Malaysia Kanada, kita putarkan dia. Siapa pula menghadap matahari? Kanada. Malaysia mengalami apa? Waktu malam. Macam tu kejadian dia. Okey. Kita tengok soalan. Apakah perbezaan antara bahagian yang terkena cahaya lampu suluh dengan bahagian yang tidak terkena cahaya lampu suluh? Apa perbezaan dia? Yang kena cahaya lampu suluh cerah, kawasannya cerah. Itu kita anggap sebagai waktu siang. Yang gelap tu, yang tak dapat lampu suluh tu, yang gelap tu, kita anggap dia sebagai waktu malam, mengalami kejadian waktu malam. Okey? Nombor 2. Berdasarkan pemerhatian kamu, apakah yang dapat dikaitkan dengan kejadian di bumi? Kat sinilah kita dapat lihat kejadian siang dan malam. Okey? Macam cikgu terangkan tadilah. Okey, kita sedang mengalami siang. Nanti kita pula mengalami malam. Orang yang mengalami malam akan mengalami
siang. Okey. Dan juga ketika itu juga kita di bumi boleh nampak kejadian apa? Kedudukan matahari tu. Terbit di timur, tenggelam di barat. Okey. Tengok aktiviti 2. Ini nak menunjukkan perubahan saiz, perubahan panjang bayang-bayang dan juga arah kedudukan bayang-bayang. Okey. Nombor 1. Lekatkan pinggan kertas pada pinggan plastik dengan menggunakan pita pelekat. Okey. Telangkupkan. Okey. Pinggan plastik bawah, pinggan kertas kat atas. Telangkupkan. Okey. Lepas tu lekatkan dia dengan selotip. Okey. Dengan pita pelekat. Nombor 2. Tembuk lubang pada bahagian tengah pinggan kertas dan tegakkan pensel sebagai tiang. Cocok sebatang pensel kat tengah-tengah tu. Okey. Nombor 3. Letakkan pinggan di atas lantai terdedah pada cahaya matahari. Tengok kat luar ke kan, dekat kamu punya tempat parking kereta ke. Tapi mesti yang ada cahaya matahari. Yang terdedah pada cahaya matahari. Jangan letak bawah bumbung, tak nampak. Okey. Letak di bawah cahaya matahari. Nombor 4. Lukiskan arah dan ukur panjang bayang-bayang bermula pukul 8 pagi hingga 4 petang pada selang masa 2 jam. Jadi kamu boleh ukur lah. Pukul 8, pukul 10, pukul 12, pukul 2, pukul 4. Ada 5 bacaan. Okay? Kita akan tengok perubahan panjang dengan kedudukan bayang-bayang. Okay, macam cikgu terangkan tadi lah. Mesti bayang-bayang berada berlawanan dengan kedudukan matahari. Dan saiz bayang-bayang waktu pagi dan waktu petang dia akan jadi panjang. Okey? Nombor 1. Apakah perubahan arah matahari sepanjang tempoh penghentian? Apa yang kita nampak perubahan arahnya? Perubahannya kita nampak matahari berubah daripada kedudukan timur pergi ke kedudukan barat. Okey? Bagaimanakah keadaan arah dan panjang bayang-bayang? Arah bayang-bayang pun berubah lah. Okay, daripada barat berubah pergi ke timur. Daripada panjang pergi pendek pergi ke panjang balik. Itu yang kita akan nampak. Okay? Berdasarkan semua aktiviti di atas, apakah yang dapat kamu jelaskan tentang kesan putaran bumi pada pastinya? 3 kejadian tadi. Kejadian siang dan malam. Lepas tu perubahan kedudukan matahari dan juga perubahan panjang dan kedudukan bayang. Okey. Bagaimanakah pula kejadian yang disebabkan oleh kesan peredaran bumi? Cuba kamu dapatkan maklumat dan bincang dengan rakan kamu. Ini kamu boleh bincang dengan kawan kamu. Okey. Cikgu akan tunjukkan sikit video apps yang cikgu selalu tunjuk itu. Macam mana keadaan sekarang ni kalau kita perhatikan bumi daripada angkasa. Okey. Jom kita tengok sekejap. Okey, ni dia. Ini apps yang cikgu guna pakai tu. Solar Walk. Okey, kita tengok sini keadaan bumi. Okey. Sekarang ni lah. Okey, di angkasa lepas kita tengok macam mana boleh berlakunya kejadian siang dan malam. Okey, kamu tengok situ. Bahagian bumi yang menghadap matahari akan mendapat cahaya matahari dan mengalami waktu siang lah. Sekarang ni kita Malaysia. Okey, kita berada di sini. Ni Malaysia. Okey, ada Sabah Sarawak kat situ. Okey, kita sedang menghadap matahari. Okey, jadi kita mengalami waktu siang dan matahari waktu ni kita nampak dia ada di atas kita lah. Okey. Kemudian kalau kamu tengok, okey tu bulan. Ni bahagian bumi yang tidak menghadap matahari. Jadi dia mengalami waktu apa? Waktu malam. Okey, negara apa yang sedang mengalami waktu malam ni? Jom kita tengok. Okey. Ini dia. Negara macam apa? Amerika, kemudian Amerika Latin. Okey, Amerika Latin ni contohnya Brazil, lepas tu Argentina kan. Okey, ni semua bahagian-bahagian ni lah sedang mengalami waktu malam. Okey. Kemudian kita tengok sini, ni Afrika. Okey, Afrika. Dataran Afrika tu Afrika sedang mengalami waktu antara malam dengan siang. Waktu apa tu? Waktu subuh. Okey. Kalau kamu tengok pula di Arab, Arab pun sedang mengalami waktu siang lah. Waktu ni waktu pagi. Okey, sebab dia berputar dari barat ke timur. Okey. Ini kita. Okey, kalau kamu tengok sini negara lain contohnya di sini. Ni Jepun kan. Okey, kemudian ada China. Ini sedang nak mengalami waktu petang dekat senja. Okey. Jadi waktu senjanya mereka akan nampaklah matahari semakin turun di sebelah barat.
Kalau kita daripada permukaan bumi, kita duduk di bumi, kita nampaklah perubahan-perubahan kedudukan matahari ni. Matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Okey, jadi itulah yang menyebabkan 3 kejadian tadi. Okey, bila bumi berputar pada paksinya menyebabkan berlaku kejadian siang dan malam, perubahan kedudukan matahari, okey, dari timur pergi ke barat, timur naik pergi ke barat dan turun pergi ke barat. Kemudian perubahan panjang dan juga kedudukan bayang-bayang. Dia mesti berlawanan, okey, dengan kedudukan matahari. Okey, waktu pagi bayang-bayang di sebelah barat, saiznya panjang. Waktu tengah hari bayang-bayang pendek berada di bawah objek. Okey. Waktu ke petang bayang-bayang berada di sebelah timur dan saiznya kembali panjang. Okey. Inilah kejadiannya yang kita boleh nampak ketika berlaku putaran bumi pada paksi. Okey, jadi cikgu harap kamu fahamlah apa yang berlaku. Okey, kamu boleh perhatikan di sekeliling kamu setiap hari kejadian-kejadian ini. Okey, jom kita patah balik. Okey, jadi cikgu harap kamu faham berdasarkan video yang cikgu terangkan tadi dan juga penerangan-penerangan yang dah cikgu cakap tadi tentang 3 kejadian yang berlaku apabila bumi berputar pada paksinya. Jadi tolong ingat, tolong faham. Okey, kita akan sambung kelas kita pada masa akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye.